Assalamualaikum, salam sejahtera ya. So hari ini saya ingin bicara tentang dropshipping di mana saya ingin menerangkan beberapa jenis dropshipping dan juga kesalahan jika anda salah membeli dropshipping akan merugikan anda. Okey. So sebelum ni semua tahu dropshipping yang dijalankan oleh Shopper Mania dalam YouTube channel ini saya memberikan dropshipping yang bercerita tentang sistem synchronized sistem auto synchronized di mana jika anda memasukkan produk anda ke kedai Shopee anda dan jika ada order, secara automatik order tu akan dihantar ke website dropshipping ini dan mereka akan terus menghantarkan. Anda tidak perlu membuat apa-apa pun. Dan dropshipping ini ada seperti Savalue, DSM, Kiko, Komoten, itulah sistem dropshipping yang saya galakkan untuk anda gunakan. Tetapi apa yang kita lihat, dropshipping ini memiliki persaingan yang tinggi dan kedua margin keuntungan yang rendah di mana ketika ini saya lihat kesemua dropshipping ini memberikan margin keuntungan bawah 20%. Dahulu diberikan sebanyak 25%, 27% dan sekarang saya tengok kebanyakan barangan mereka adalah bawah 20% dan minimum adalah dalam anggaran 16% sahaja. Dan ini adalah tidak begitu membaguslah untuk kita sebagai seorang seller untuk dapat keuntungan bawah 10% pada amnya. Sebab itu saya telah keluar pada program Shopee seperti free shipping semua. Jika anda ingin tahu, ada saya buat link di bawah ni di mana saya telah keluar pada program shipping Shopee disebabkan kes seperti inilah. Oleh itu saya mencari idea lain. Okey. So saya mencuba dropshipping di Malaysia di mana metod ini adalah sama seperti dropshipping tetapi dia bukan sistem synchronized di mana saya memahami produk pada syarikat ini, saya letakkan di kedai Shopee atau di website saya dan kemudian saya buat promosi dan jika ada order saya akan terpaksa order di website mereka secara manual dan mereka akan hantarkan produk itu ke pelanggan anda. Itu dropshipping yang nombor 2. Okey. Tapi tetap dropshipping kerana kita tidak memegang produk. Alright. Dan di Shopee jika metode semikian kita kena gunakan shipping non SSL lah dan kena gunakan kerana dia tidak ada sistem atau synchronized. So anda terpaksa letakkan kelemahannya, anda terpaksa letakkan anda punya shipping dengan price yang lebih tinggi lah kerana ia diuruskan sendiri oleh syarikat dropshipping tersebut. Alright, saya telah menyertai 4 dropshipping ini. Okey, yang pertama saya cuba keempat-empat ni jenis niche dan berlainan. Saya nak melihat apakah perkembangan dia. Yang pertama saya telah join sebuah syarikat menjual jus untuk sakit lutut. Kedua, saya join sebuah syarikat menjual baju-baju kurung, pakaian lah, pakaian wanita Muslim. Okey. Ketiga, saya menyertai satu syarikat yang menjual ayat-ayat suci Al-Quran tentang agama lah, di mana menjual tentang hadis, tentang buku-buku, tentang produk-produk inilah, buku keagamaan. Okey. Yang keempat, saya telah menyertai sebuah produk untuk menjual obat kuat lah untuk lelaki. Okey. So saya mencuba ini semua empat ni. Okey. Dan dari keempat-empat ni saya telah melabur ke dalam promosi produk ini. Saya letakkan di Shopee juga dan letak di website saya. Dan dua daripadanya telah berkubur. Dua daripadanya masih berjalan sampai sekarang. Dan dua yang inilah yang menyebabkan saya melalui kerugian. So apakah kerugian tersebut? Di mana syarikat dropshipping ini secara tiba-tiba tidak lagi memerlukan produk tersebut. Sebagai contoh, untuk jus yang sakit lutut ni saya telah sertai lebih kurang 6 bulan ada sales yang konsisten, harga lebih kurang RM60, untung dalam RM15 hingga RM20 lah, bergantung kepada berapa combo jenis yang kita beli lah. Ada sales, lama kelamaan dah konsisten, tiba-tiba saya tengok dalam website mereka stok dah zero. Okey, saya ingat stok zero, saya okey lah sebab tahun baru ke atau apa. Dan hingga kini saya lihat stok tu masih zero lagi. Setelah 4 bulan stok tidak ditop up oleh syarikat tersebut. Dan saya telah buat website, saya telah buat link dan ada juga order datang tapi saya tidak batalkan. Saya hantar WhatsApp, saya beritahu mereka, minta maaf lah, produk stok kami telah habis, saya pulang balik duit kepada mereka. Saya kerugian RM1 lah setiap transaction dan menggunakan sistem gateway payment lah. Di Shopee saya dah delist kan produk tersebut. So ini merupakan satu kerugian di mana kita buat ads, kita dah buat promosi, kita dah buat website kita dengan baik dan ada order yang konsisten, tiba-tiba produk tidak ada. Inilah yang menyebabkan masalah. Yang kedua,
adalah produk obat kuat. Okey, orang yang baru lagi, saya nak cuba produk ini untuk lelaki kan. Sebab dia punya niche lebih mudah, targeting lebih mudah. Bukan sebab saya buat obat kuat ni semua, tak ada tau. Okey, sebab targeting lebih mudah, kita buatlah, buat jualan. Dan menjadi hadir dropshipping dalam kedai mereka. Jika ada order, saya akan order macam biasa. Tiba-tiba, pop, website untuk dropshipping sudah ditutup. Saya tak boleh order. Lalu, macam mana saya nak buat sekarang ni? So, terpaksa saya WhatsApp mereka kata, tak apa Encik boleh WhatsApp kepada kami jika ada order. Nanti kami akan hantarkan. Dah macam pelik pula rasanya. Saya kena bank in, print screenshot, kasih kepada mereka. Ini semua merupakan masalah kepada kita yang mempunyai masa yang amat terhad. Okey, manakala untuk company yang dua ni menjual alat keagamaan dan juga baju kurung ni adalah syarikat yang telah established lah. So, artinya saya tidak mempunyai masalah dengan syarikat tersebut. Oleh itu, berhati-hatilah memilih sebuah syarikat dropshipping yang untuk anda buat. Lihat perkembangan mereka selama beberapa tahun ni, adakah mereka berkembang dengan baik? Adakah mempunyai alat dropshipping yang banyak? Dan adakah mereka mempunyai material yang diberi kepada anda untuk buat promosi itu dengan lengkap? Kita tak nak pening-pening kepala. Biasanya dropshipping sebegini, dia akan kasih kita material lah. Dia akan masuk dalam grup Telegram mereka. Mereka kasih material untuk promosi, semua sudah siap. Kita senang untuk uruskan. Dan selepas sedemikian, dah lebih daripada 3 tahun, boleh anda sertai untuk anda buat jualan secara konsisten. Tetapi pada masa itu saya berfikir, dia dah buat 2-3 tahun artinya dia punya ahli dropshipping dah banyak. So kita baru nak masuk, kita nak bersaing agak sukar. Terpaksa saya masuk bagian-bagian seperti jus ni, obat kuat ni yang baru muncul setahun dua ni, baru setahun, ahli belum ramai, saya nak join. Tapi malangnya mereka tidak boleh memberikan perkhidmatan yang konsisten dan menyebabkan saya mengalami kesusahan. Sekali ada order, saya tak pasti reject. Tak ada order, saya reject. Saya masih menanti lagi sama dia nak develop stok atau tidak, saya tak tahu. Oleh itulah masalah bila kita hendak memilih dropshipping yang betul-betul yang orang kata konsisten. Memang keuntungan mereka lebih baik. Kerja sikit tambahan, tapi untung dapat RM20, RM30 is a valid lah untuk kita punya penat sedikit untuk order. Betul? Tapi pastikan pilih yang betul. So artinya dropshipping ada dua. Dropshipping atau organized, dropshipping yang anda harus order melalui website mereka, atau anda dropshipping harus melalui WhatsApp lah untuk beli produk mereka. So ini anda kena fikir sendiri yang mana yang terbaik untuk anda. So kita berniaga hendak mencari keuntungan. Ingat banyak kali saya katakan untuk kita sebagai dropshipping seperti save value, content adalah permulaan. Dia hanya untuk kita mengajar kita bagaimana untuk menjalankan bisnes, mengajar kita bagaimana mengenali bisnes online. Tetapi untuk menjadi kaya dengan content save value adalah amat sukar, kerana dia sudah betul establish dan mempunyai ramai penjual, dan anda harus bersaing dengan hebat di dalam sana. Dan jika anda dapat bersaing dengan mereka, anda telah lulus dalam perjuangan ini. Tetapi tidak bermakna anda menjadi kaya, kerana kos margin keuntungan dia adalah terlalu rendah. Kita harus mencari jalan lain, dan cara lain adalah kita sertai dropshipping yang memberikan orang kata margin untung yang lebih tinggi. Tetapi terpaksa kerja kuat sedikit lah. Terpaksa membuat request non-SSL untuk atau shipment. Semua tu kena buat lah dengan sendirinya. Apatah lagi sekarang ni standard delivery oleh standard shipping standard shipping oleh Shopee adalah dipilih oleh Shopee sendiri. Lagi susah. So mau tak mau kena buat non-SSL. Inilah pendapat saya. So jika anda ingin mengembangkan perniagaan anda daripada save value ke content, anda harus pergi mencari produk yang lebih mahal, lebih margin keuntungan lebih tinggi, tetapi pastikan syarikat tersebut adalah konsisten. Ini yang berlaku pada saya. Di mana syarikat yang tidak konsisten, dua syarikat tidak konsisten memening kepala saya sekejap. Okey, ini saya nak terangkan sedikit lah tentang bagaimana untuk kita kembangkan perniagaan di kedai Shopee kita dengan cara demikian. Selepas itu, anda bolehlah teruskan mengeluarkan produk anda sendiri atau menjadi reseller yang lebih baik lagi. Ini akan saya terangkan lebih lanjut lagi lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, berhati-hati memilih dropshipping anda. Jangan terlalu gairah sehingga anda tengok, oh ni bagus ni, untung tinggi, tapi stok tak ada. Menyusahkan anda bila ada customer order nanti. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif bin Idrus, di mana saya memberikan tips-tips tentang Shopee, tips-tips tentang FBS dan tips tentang blogging.
Okey, assalamualaikum.